Tak ada suara, tak ada. Aliyil azim. Tak ada suara. Cabut. Tak ada ya? Cabut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Cubaan minta admin komen tengok audio kita macam mana, okey ke tidak. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam kuliah online kita pada hari ini. Cuma terlewat sedikit pada hari ini, terlewat banyak tuan-tuan dirahmati Allah, kerana tadi ada masalah teknikal, tak boleh nak sambung kita punya online pada live pada hari ini. Alhamdulillah kita usaha tadi, alhamdulillah dapat juga kita bersiaran pada ketika ini. Mudah-mudahan usaha kita ini diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, diucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Amaniyah At-Tayyibah Kampung Seri Kelebang yang menaja ataupun yang menaja program kita pada hari ini. Terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Tuan Haji Isa bersama dengan ahli-ahli jemaah pengurusan Jawatan Kuasa Masjid Amaniyah Tayyibah. Mudah-mudahan usaha yang baik ini juga diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita nak membincangkan pada hari ini satu tajuk yang menarik, iaitulah Ramadan, bulan keampunan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, satu ketika Nabi terlihat satu orang lelaki yang sedang mandi di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan tidak menutup badannya. Maka Nabi SAW satu ketika menaiki mimbar dan Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun wa yuhibbus sitra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Nabi SAW menyatakan bahawasanya sesungguhnya Allah azza wa jalla itu bersifat maha pemalu dan Allah itu bersifat maha menutup kelemahan dan keaiban manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang menutup dan orang yang menutup keaiban manusia. Dan barang siapa yang mandi, maka hendaklah dia mengambil sesuatu untuk menutup tubuh badannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak melihat di sini bahawasanya di antara sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ialah bahawasanya Allah Taala itu ialah Tuhan yang maha menutup kelemahan dan keaiban manusia. Dan apabila kita melihat di awal-awal nak diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat ketika Allah menyatakan bahawasanya manusia ini nak diciptakan dan dijadikan khalifah di atas muka bumi ini, maka malaikat tampil memberikan pandangan ataupun persepsi yang seolah-olah persepsi tersebut adalah persepsi yang negatif. Bukan, sehingga malaikat menyatakan di dalam seperti yang disebut di dalam Al-Quran, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, nak jadikan ke manusia ni esok dia di atas bumi, kelak mereka akan jadi manusia yang merosakkan dan menghancurkan bumi, yang melakukan perbalahan, yang menumpahkan darah di antara sesama mereka, menunjukkan seolah-olah ada pandangan ataupun persepsi yang tidak baik kepada manusia. Namun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah ini seperti yang disebut dalam Quran, fa'alun lima yurid.
Tidak ada siapa yang boleh menyuruh, memaksa, membantah pada setiap perkara yang hendak dilakukan oleh Allah, kerana Allah ini dia akan buat perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apabila dia nak kepada sesuatu, maka Allah Ta'ala hanya mengatakan jadi, maka jadilah ia. Maka apabila Allah menciptakan manusia, disimpulkan bahawasanya Allah menjadikan manusia seperti yang disebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan manusia ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan yang lemah. Dan apabila Allah mengatakan yang manusia ini aku ciptakan dia mempunyai kelemahan-kelemahannya yang tersendiri, maka Allah sebagai Tuhan yang sitir, Allah sebagai Tuhan yang maha menutup kelemahan manusia tersebut, maka Allah menjadikan dia senantiasa menangani kelemahan tersebut dengan diberikan kita katakan tawaran-tawaran yang Allah berikan kepada manusia, menjadikan kelemahan yang ada pada manusia itu tidak menjadikan manusia itu lemah, bahkan menjadikan manusia itu kuat, hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, kullu bunu Adam khatta'un. Tiap-tiap anak Adam ni dia terpalit dengan dosa. Wa khairu khatta'un tawwabun, wa khairu khatta'in tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa, maka ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kataan yang lain ada menyatakan bahawasanya annas, manusia itu la yakhlu anil khata' wan nisyan. Mereka ini tidak pernah sunyi daripada melakukan salah dan bersifat lupa. Maka kelemahan ini kalau kita melihat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kelemahan yang ada pada manusia seperti yang disebut oleh Nabi SAW, yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini dalam keadaan dia pernah melakukan dosa, maka Allah menjadikan dirinya Tuhan yang maha mengampun. Itu dia kan. Jadi Allah tahu manusia ni buat silap. Allah tahu manusia ni terpalit dengan dosa. Kita tidak boleh kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, manusia dengan dosa ni ibarat cincin di jarinya. Maknanya tidak melekang kita dengan silap, tidak lekang kita dengan melakukan dosa, tetapi Allah menjadikan dirinya ialah Tuhan yang mengampun. Jadi berapa banyak pun dosa yang manusia buat, tidak sepatutnya menjadikan manusia itu berputus asa, melainkan kata Nabi, tawwabun. Jadilah manusia yang senantiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan dirinya yang pertamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia? Ghafir. Tuhan ini ialah yang maha mengampun. Dalam surah Ghafir ayat yang ketiga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli. Tuhan kata apa? Tuhan kata Allah ini ghafirudz dzambi, Tuhan yang mengampunkan dosa. Wa qabilit taubi, dan Tuhan yang menerima segala taubat. Jadi Allah menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang mengampunkan dosa manusia. Kenapa? Kerana untuk menangani masalah manusia yang manusia ini ada melakukan kesilapan tersebut, menjadikan selamatlah kita daripada dosa bila mana Allah mampu memberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan tidak cukup Allah mengatakan bahawasanya dirinya sebagai Ghafir, sebagai Tuhan yang mengampunkan dosa manusia, maka Allah gambarkan pula dirinya sebagai Ghaffar. Ghafir tadi kita maksudkan Allah itu maha mengampunkan dosa manusia, tetapi Allah gambarkan pula pada yang kedua ni, Tuhan kata Ghaffar. Tuhan sebut dalam Quran, faqultu astaghfiru rabbakum summa tubu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Maka katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Mohonlah keampunan kepada Tuhan kalian semua. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan itu ghaffara. Kalau tadi maksud ghafir ialah Tuhan yang maha mengampun, ghaffara pula memberi maksud Allah ini sangat suka mengampunkan segala dosa-dosanya. Subhanallah, tabarakallah. Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala, Maha Rahim Allah taala. Pengasihnya Allah taala kepada manusia, sehingga Allah menyediakan dirinya sebagai Tuhan yang bukan hanya sekadar mengampun, bahkan suka mengampunkan dosa akan sekalian hamba-hambanya yang bertaubat, yang ingin kembali kepada jalan agama. Tidak cukup sekadar itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah bukan hanya sekadar gambarkan dirinya sebagai Ghafir, Allah bukan hanya sekadar gambarkan dirinya sebagai Ghaffara, bukan sekadar menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang mengampun dan suka mengampunkan dosa sekalian hamba-hambanya, tetapi Allah gambarkan pula dirinya sebagai Ghafur. Ghafur pula maksudnya apa, tuan-tuan? Ialah Tuhan yang tidak pernah berpisah tanggal dengan mengampunkan dosa sekalian hambanya. Maknanya tidak akan sekalian hambanya yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah taala itu Tuhan yang tidak pernah berpisah tanggal dengan mengampunkan dosanya, kerana Allah itulah Tuhan yang maha pengasih. Subhanallah, tabarakallah. Nak menyatakan, tuan-tuan, bahawasanya Allah ini sangat-sangat menangani masalah dan kelemahan kita yang senantiasa dan sering melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah membebel. Tuhan tak pernah marah kita. Kenapalah koma ni suka sangat buat dosa? Sikit-sikit dosa, sikit-sikit dosa, sikit-sikit dosa. Kalau kita sama manusia berulang-ulang kali dia buat salah, agak-agak berapa jam kita duk membebel, tuan-tuan. Mak-mak yang di rumah tu tengok anak-anak bila tak kemeh bilik, tiap-tiap hari tak kemeh bilik, mulut dia agak bobek, duk marah ke anak. Tiap-tiap hari daripada kecil sampai ke besar, akulah yang mengemeh biliknya. Mulut duk cakap, tangan duk mengemeh juga. Baguslah tu kan. Tapi nak cerita, punyalah membebelnya orang bila melihat seseorang itu melakukan silap dan salah berulang-ulang kali. Tetapi Allah, dia tak pernah bebel. Bahkan Nabi SAW sendiri pun, tuan-tuan, dia tak pernah pun nak bebel dengan kita sebab kita buat dosa dan maksiat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Allah ialah Tuhan yang senantiasa menutup keaiban dan kelemahan sekalian hamba-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita menceritakan bahawasanya Allah ini ialah Tuhan yang senantiasa mengampunkan dosanya, Tuhan yang suka mengampunkan dosanya, maka ada sebuah hadis Nabi SAW yang di mana Nabi bersabda, waraghima anfu rajulin, kata Nabi, maka binasa, celakalah bagi seorang lelaki itu. Dakhala alaihi Ramadan, maka dia masuk ke dalam bulan Ramadan, yakni Ramadan datang kepadanya, summan salafa qabla an yughfara lahu. Kemudian Ramadan itu berlalu pergi sebelum dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ada manusia, tuan-tuan dirahmati Allah, yang dia ni duduk dalam bulan Ramadan, tapi Ramadan tu berlalu dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berlaku demikian, muslimin muslimat? Kerana banyaklah perkara-perkara yang dia lakukan yang menjadikan tertegah dirinya mendapat keampunan daripada Allah. Sebab itu, tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kepada kita bulan Ramadan sebagai bulan keampunan, tiba-tiba Ramadan berlalu tanpa kita mendapat keampunan, maka bermakna kitalah orang yang paling binasa, kitalah orang yang paling rugi, kitalah orang yang paling celaka, wal'ayazubillah. Demikian itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita nak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertamanya, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, man sama Ramadan
imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min zambihi. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, benda yang paling utama yang boleh menghapuskan dosa kita iaitulah berpuasa. Sebab itu pada ayat pensyariatan puasa itu Tuhan kata apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan kepada kamu itu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Kerana apa? Allah meletakkan satu benchmark. Allah Ta'ala meletakkan satu tanda aras kepada kita bila kita menjalani ibadat di dalam bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Maka orang yang benar-benar berpuasa dan benar-benar bermuhasabah dirinya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, kepercayaan, wahtisaban, dan dengan penuh muhasabah diri. Dia kenal diri dia lemah, dia kenal diri dia ni serba kekurangan. Maka dia jadikan puasanya itu sebagai satu batu loncatan kepadanya untuk nak mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai darjat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu taqaddama min dhanbihi, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah tuan-tuan. Dengan berpuasa tuan-tuan, dan puasanya itu didirikan dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Bila kita tahu kita ni serba kurang tuan-tuan, nak bandingkan dengan orang yang ada sifat ghurur, orang yang ada sifat overconfident, orang yang terlalu yakin terhadap amal ibadatnya, maka orang yang begini dia jadi orang yang tak tertib, tak cermat, tak hati-hati. Sebab itu saya pernah sebut pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bulan puasa, berpuasa dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita bukan hanya sekadar menitik beratkan tentang sah ataupun tidak puasa kita, tetapi kita juga perlu memberikan perhatian apakah puasa kita diterima oleh Allah, dan adakah puasa kita itu menjadikan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima ke tidak puasa kita? Ada tak kita melakukan perkara-perkara yang dia tidak membatalkan puasa, tetapi dia boleh membatalkan pahala puasa? Lisan kita pelihara, mata kita pelihara, telinga kita pelihara, hati kita pelihara, semua amal tubuh anggota kita, kita jaga dan pelihara. Kerana apa? Kerana imanan wahtisaban, kerana penuh kepercayaan dan penuh perhitungan, senantiasa menghitung diri, mengenal diri tidak mempunyai apa-apa melainkan bantuan daripada Allah. Maka dia berpuasa dengan penuh pengharapan bahawasanya Allah menerima akan ibadatnya. Orang yang begini, kata Nabi SAW, adalah orang yang pertama yang akan mendapat keampunan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda lagi, man qama Ramadan. Tadi kita sebut man soma, barang siapa yang berpuasa. Yang kedua ni kata Nabi, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan. Yakni yang tidak menjadikan Ramadan ini bukan sekadar berpuasa, berbuka dan sahur sahaja, tetapi dia menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan dengan ibadat, dengan munajat, dengan doa, mengharapkan supaya Allah menerima dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan bertakwa. Maka orang-orang yang mendirikan Ramadan, yang sanggup berdiri mendirikan salat sunat tarawih, yang sanggup bangun di tengah-tengah malam mendirikan sembahyang-sembahyang sunat, yang sanggup mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan perhitungan yang kita sebut tadi, dia kenal diri dia bahawasanya diri dia ini serba kekurangan, maka dia cari jalan dan ibadat-ibadat yang boleh menampung kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia ini juga tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah golongan yang kedua yang mendapat keampunan, kerana Nabi juga menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Saya teringat sebuah hadis Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki bertanya kepada Nabi tentang doa apakah yang paling baik, doa apakah yang paling afdal. Maka Nabi SAW menyatakan, sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Mintalah kepada Tuhan keampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita minta kepada Allah Ta'ala ni tuan-tuan keampunan. Sebab apa? Sebab di akhir hadis itu Nabi kata, faman u'tiyatil afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah faqad aflah. Kalau kamu diberikan keampunan dan kamu diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka kamulah orang yang berjaya. Sebab itu kita kena meraih keampunan khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Dua perkara kita kongsikan tadi. Yang pertamanya, kita dah boleh dapat keampunan daripada Allah dengan melaksanakan ke fardu puasa. Yang keduanya, kita boleh dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mendirikan akan malam, mendirikan dan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan perhitungan, dengan muhasabah diri, maka kita boleh dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya tuan-tuan, apakah amalan yang boleh menjadikan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah amal soleh, al-hasanat, kebaikan, kebajikan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Hud ayat yang ke-114, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal laili. Maka hendaklah kamu mendirikan solat pada dua penghujung siang, dua awal dan penghujung siang, yakni pagi dan petang. Kemudian kamu mendirikan sembahyang pula di waktu malamnya. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan itu dia akan memadamkan kesalahan, kejahatan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah menyatakan dalam Quran bagaimana kita nak menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan, iaitulah dengan menggantikannya dengan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah melakukan salah, kita mungkin pernah melakukan dosa silap. Dosa kita sesama manusia sebagai contoh, dosa kita sesama jiran tetangga, dosa sama-sama dengan rakan sekerja dan sesiapa pun, kita mungkin pernah melakukan kesilapan. Dosa kita, dosa sebagai seorang suami juga pernah melakukan salah dan silap kepada isteri, begitulah juga isteri. Kadang-kadang sebagai ibu bapa pun kita pernah juga melakukan salah dan silap kepada anak-anak, begitulah juga anak-anak terhadap ibu bapanya. Maka semua daripada kita ini tidak pernah terlepas daripada melakukan silap. Tetapi Allah, dia memberikan satu jalan. Bagaimana kita nak memadamkan kesilapan tersebut supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan penuh rasa kita katakan keyakinan, rasa bangga diri kita sebagai hamba kepada Allah, sebagai orang yang mengabdikan dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah beri jalan. Apa dia? Kamu buat baik. Kamu mungkin pernah melakukan kesilapan dengan isteri kamu. Maka bagaimana kamu untuk nak memadam kesilapan tersebut? Maka berbuat baiklah terhadap isteri. Baginda Nabi SAW menyatakan, sebaik-baik manusia ialah manusia yang baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang melakukan kebaikan kepada keluargaku. Lebih kurang begitulah mafhum hadis Nabi. Nak menunjukkan bahawasanya mungkin kita buat silap, tetapi hakikatnya apakah yang kita lakukan kemudian? Mungkin kita pernah kita katakan salah faham dengan jiran tetangga kita atas apa-apa masalah sekalipun, dan duduk seorang-seorang kita terkenang, ya Allah, tak betul aku buat begini. Maka bagaimana kita nak buat? Buat kebaikan. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, Nabi SAW sebut apa dia? Kamu buat makanan, kamu berikan kepada orang-orang yang berpuasa untuk dijadikan sebagai juadah berbuka puasa, maka kamu boleh dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Subhanallah. Maka cara bagaimana kita nak buat kebaikan dengan jiran tetangga khususnya dalam bulan Ramadan? Di antaranya ialah kita memberikanlah sedikit apa yang kita berbuka, kita kongsikan dengan jiran tetangga kita kongsikan dengan sahabat handai kita. Maka hakikatnya bulan Ramadan ini Allah membuka peluang
Macam-macam peluang yang boleh kita buat kebaikan. Nabi SAW sendiri menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, inna abwabal khair lakathirah. Sesungguhnya pintu-pintu kebajikan cukup banyak. Sebut baik ni tuan-tuan, cukup banyak. Banyaknya kebaikan yang kita boleh buat, tuan-tuan dirahmati Allah. Cuma jangan jadi seperti yang sebut dalam filem lama-lama dulu kan. Baik, baik ada makna tu tuan-tuan. Kan baik ada makna, baik tak ikhlas ada udang di sebalik batu, udang di sebalik mi, kotiau, cakotiau ke apa tu bukan. Jadi yang itu tolak ke tepi lah tuan-tuan. Yang ni kita melakukan kebaikan. Kita buat sesama jiran tangga dengan keluarga kita, maka kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu, maka dia boleh memadamkan dan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah amalan yang boleh kita lakukan yang boleh menjadikan kita mendapat keampunan dan dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah solat taubat. Solat taubat ni tuan-tuan jangan tinggal lah. Bukan betul kita taubat, kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita betul beristighfar. Istighfar itu mungkin dia bersifat umum, tetapi bila kita bertaubat dengan mendirikan solat sunat taubat itu tuan-tuan, maka dia lebih khusus. Kita muhasabah diri kita, apa kesilapan kita, apa salah kita. Kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita, Allah kadang-kadang dia tegur kita ni tuan-tuan dengan macam-macam keadaan. Diberikan kepada kita sedikit musibah, keberatan. Seperti yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kita muhasabah balik, mesti ada benda yang kita buat salah, yang menjadikan Allah dia nak tegur manusia, supaya Allah nak menarik manusia, supaya apa? Supaya manusia ini kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Di dalam surah Ali Imran Allah Taala menyatakan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Barang siapa yang dia telah melakukan perkara-perkara kerosakan, perkara jahat, perkara dosa, au zalamu anfusahum, ataupun perkara-perkara yang menzalimi diri mereka sendiri, yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa dan maksiat. Tuhan kata, barang siapa yang pernah melakukan dosa dan maksiat, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, maka Tuhan kata, zakarullah, ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, maka mohonlah keampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Wa man yaghfiru dzunub illa Allah. Siapa lagi yang nak mengampunkan dosa melainkan Allah? Tidak ada tuan-tuan, melainkan Allah lah yang mengampunkan dosa. Maka lazimkan diri kita untuk senantiasa bertaubat. Bukan tidak cukup sekadar kita beristighfar selepas daripada sembahyang, kita istighfar pada ketika-ketika yang kita lihat secara umum. Kita ambil pada setiap hari, pada waktu malam, kita ambil satu ketika tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita duduk, kita munajat, kita doa, kita merasa diri kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak melakukan dosa, ya Allah, aku banyak lupa, ya Allah. Kita tak nak jadi orang yang lupa akan nikmat Allah, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, lupa untuk mentaati Allah, lupa sehingga kita melanggar larangan-larangan Allah. Kita mengadu dengan Allah. Kita buka hati kita seluas-luasnya, kita mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah melakukan dosa, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Itu yang dalam apa nama syair munajat tu kan, ila stulil firdausi ahla. Ya Allah, nak kira kan tak layak masuk syurga, ya Allah. Tapi kalau masuk neraka aku lagi tak mampu, ya Allah. Maka yang demikian, ampunkanlah dosaku. Kita munajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, kita mengaku kesalahan kita, kita berusaha dan berazam untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan
kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh lama-lama sangat tuan-tuan sebab kita mula tadi terlewat sikit, minta maaf lah tuan-tuan, mungkin berlaku apa-apa berlaku, kita katakan masalah teknikal, jadi cukup mungkin kita kongsikan sedikit daripada langsung tak ada, adalah juga bukan. Dan yang kelimanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah amalan yang boleh menghapuskan dosa kita? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka, Allah Taala sangat sayang kepada orang-orang yang berzikir sehingga diberikan kepada mereka itu ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, kalimatan khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah yang senang kita nak menyebutnya, khafif, ringan lisan kita untuk nak menyebutnya. Kemudian kalau ditimbang pula pahala amalannya sangat berat, kata Nabi SAW. Bahkan dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ni tuan-tuan, dua kalimah tasbih adalah merupakan kalimah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menyebut subhanallahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Orang-orang yang menyebut subhanallah ni pahalanya penuh timbangan. Maka tak ada tempat lagi untuk nak letakkan dosa. Kerana apa? Timbangan sudah dipenuhi dengan zikir subhanallah. Ditambahkan pula lagi dengan apa? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maka pahalanya, kata Nabi, ibarat langit dan bumi. Subhanallah. Besarnya pahala orang-orang yang berzikir. Berzikir dengan mensucikan Allah dengan bertasbih. Berzikir dengan memuji Allah dengan bertahmid. Berzikir dengan mengesakan Allah dengan bertahlil. Berzikir dengan membesarkan Allah dengan bertakbir. Dan apa-apa sahaja zikir yang kita lafazkan, yang kita ungkapkan dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekadar pada lisan, tetapi penghayatan di dalam hati kita. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sambil kita memohon keampunan. Maka orang-orang yang begini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tuhan sebut dalam Quran, zakarullah. Kalau kamu buat dosa, kamu buat silap, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir kita itu, kita menjadi orang-orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah lima perkara yang dapat kita kongsikan, amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa, khususnya kita yang berada di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertamanya iaitulah puasa. Yang keduanya ialah mendirikan Ramadan khususnya di malam-malam harinya. Yang ketiganya ialah melakukan kebaikan dan kebajikan. Yang ketiganya dengan kita senantiasa bertaubat dan mendirikan solat sunat taubat. Dan yang kelimanya ialah dengan berzikir. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan khususnya di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapat memberikan kepada kita ataupun melepaskan daripada apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW tadi. Nabi kata, binasalah seorang lelaki dakhala alaihi Ramadan, yang Ramadan masuk kepadanya, yang Ramadan datang kepadanya, summan salakha, kemudian Ramadan itu berlalu pergi, qabla an yughfar lahu, sebelum dia mendapat keampunan. Kita tidak mahu jadi seperti manusia yang demikian. Kita berusaha menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dapat memberikan kepada kita keampunan, dan dengan keampunan itulah maka kita akan memperolehi keselamatan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah itu sahajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Tapi mungkin sebelum saya menutup kuliah online kita pada hari ini, ada beberapa
permintaan daripada sahabat-sahabat kita untuk nak memberikan kita katakan berita terkini berkenaan dengan guru kita yang bahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, bagaimana kesihatannya. Alhamdulillah beliau telah pun dibenarkan untuk keluar daripada hospital kerana telah melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Maknanya beliau telah beransur sihat, beransur pulih, alhamdulillah. Cuma keadaannya perlu lagi berehat. Bukan hari ni pun dia gagah juga, saya tengok tadi datang ke pejabat. Saya pun sama-sama dengan beliau tadi berbincang berkenaan dengan beberapa perkara hala tuju dengan pusat pendidikan Al-Barakah sebagainya, apa kita perancangan-perancangan yang akan datang dalam keadaan kita nak menghadapi pandemik COVID-19 ni. Tadi ada juga berbincang, tapi keadaan beliau tu nampak masih lagi lemah, bukan masih lagi lemah, tetapi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesihatan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Amaniyah At-Tayyibah Kampung Seri Kelebang, jawatan-jawatan kuasa yang sudi menaja ceramah ataupun kuliah online kita pada hari ini. Begitulah juga tidak dilupakan kepada admin kita iaitu saudara Abu Bakar Osman yang tadi bertungkus lumus cari jalan cara macam mana nak sambung, tak dapat sambung, tetapi alhamdulillah dapat juga sambung. Subhanallah. Inilah yang kita katakan usaha yang kita tidak boleh berputus asa. Cari jalan juga walaupun dah lanjut sampai dekat 20-30 minit kita terlewat tadi, alhamdulillah Allah berikan jalan kemudahan. Dan tidak dilupakan juga kepada semua penonton-penonton yang sudi menonton rancangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, Allah berikan kepada kita kesihatan yang sempurna, Allah melimpahkan rezeki yang halal dan baik bagi kita, dan Allah memberikan keampunan kepada kita sekaligus menjadikan kita manusia dan hamba Allah Ta'ala yang layak untuk mendapat dan menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Izinkan saya mengundur diri. Saya mohon ampun dan maaf andai sekiranya sepanjang bicara saya ada perkataan-perkataan yang mengguris perasaan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara yang berlaku atas kesilapan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu datangnya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.